Salam sejahtera, nama saya Alverna Jonis. Pertama sekali saya akan membentangkan dan menerangkan tentang pengenalan tentang manusia. Menurut agama Islam, manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Peristiwa kejadian manusia telah berlaku sejak terciptanya Adam dan Hawa dari surga lalu diturunkan ke bumi. Menurut agama Kristen pula, Alkitab memberitahu bahwa manusia pertama diciptakan di bumi. Selain itu, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang agung dan mulia kerana diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, penciptaan manusia juga telah diperbincangkan dalam medan teori barat. Ini telah membuatkan pelbagai perbezaan pendapat di dalam asal-usul manusia, di mana di bahagian barat pernah mengatakan bahwa manusia merupakan satu evolusi daripada monyet. Walau bagaimanapun, setiap manusia ataupun individu mempunyai pemahaman masing-masing mengenai tentang asal-usul manusia sesuai dengan ajaran yang diterima sepanjang meniti kehidupan. Sekarang kita masuk di dalam pengertian manusia menurut agama Islam dan Kristen. Menurut agama Islam, manusia adalah hamba Allah yang dilantik menjadi khalifah Allah di bumi dan mempunyai darjat yang lebih tinggi daripada ciptaannya yang lain. Manusia yang diciptakan mempunyai fitrah dan berakhlak mulia, di mana ia mampu mengetahui mana yang jujur, mana yang beriman, dan dusta di dalam beragama. Manusia yang layak menjadi khalifah Allah melakukan konsep kehambaan diri kepada Allah dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah akidah, kedua adalah akhlak, ketiga adalah ibadah, dan keempat adalah syariat. Manusia juga dicipta sebagai makhluk yang sempurna dan diberi beban untuk beribadah kepada Allah. Manusia juga bertanggung jawab agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Seterusnya saya akan menerangkan dan membincangkan tentang pengertian manusia menurut agama Kristen. Menurut kitab suci Bible di dalam Genesis ataupun Kejadian telah menerangkan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah daripada debu tanah. Alkitab memberitahu bahwa manusia pertama di muka bumi ini adalah Adam. Hal ini terbukti di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang agung dan mulia kerana diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini terbukti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Selain itu juga, manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Yang pertama tadi adalah Adam. Eve diciptakan kemudian bagi melengkapinya. Hal ini adalah kerana manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasangan dan mempunyai martabat yang sama. Menurut Alkitab juga, manusia yang dilahirkan berada di dalam keadaan yang berdosa, kerana perbuatan manusia terawal yang memakan buah daripada pohon yang terlarang. Menurut pandangan Kristen juga, manusia yang berdosa telah diturunkan ke muka bumi dan diberi tanggung jawab untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Selain itu, Tuhan memberi manusia amanat untuk menguasai, mengolah, dan memelihara seluruh ciptaannya. Tuhan juga telah menganugerahkan manusia akal fikiran untuk menjadi panduan di dalam kehidupan. Manusia dalam agama Kristen menekankan konsep cinta dan kasih. Hal ini kerana ia merupakan lambang kebaikan individu dan juga lambang kedatangan dan kehidupan Yesus. Dengan adanya konsep seperti ini, kehidupan manusia akan lebih damai dan penuh dengan kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurkanum binti Ismaili daripada Kumpulan 3. Dan saya akan membentangkan tentang proses kejadian manusia menurut agama Islam dan juga agama Kristen. Yang pertama, proses kejadian manusia dalam agama Islam. Menurut agama Islam,
Proses kejadian manusia terbagi kepada 6 peringkat, yaitu yang pertama ialah nutfah. Peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama bermula setelah berlakunya percampuran air mani. Terdapat firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 2, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan ia mendengar dan melihat." Seterusnya, yang kedua, alaqah. Pada hujung minggu pertama atau hari ke-7, ialah di mana telur yang sudah disenyawakan akan tertanam di dinding rahim, yaitu karar makin. Ia juga dimaksudkan segumpal darah. Seterusnya, peringkat ketiga, mudghah. Pembentukan berlaku pada minggu keempat, di mana proses bermula menjadi seperti pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, dan anggota-anggota lain. Seterusnya, peringkat yang keempat, izam dan lam. Pada minggu kelima, keenam dan ketujuh ialah peringkat bermulanya pembentukan tulang. Setelah itu, barulah otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Terdapat firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang bermaksud, "Lalu kami mengubahkan pula mudghah itu menjadi izam, dan kemudiannya kami membalutkan izam dengan daging." Seterusnya, peringkat yang kelima yaitu nasyah khalqan akhar. Menjelang minggu ke-8, peringkat ini bukan lagi embrio, tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang akan terbentuk dengan sempurnanya dan kuku-kukunya pun mulalah tumbuh. Pada bulan yang keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap, menyebabkan bagi prenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Dan peringkat yang terakhir sekali, yang keenam, nafkhur ruh. Pada 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh, termasuklah organ seks, barulah akan ditiupkan roh ke dalam jasad yang sedang berkembang. Terdapat ayat surah Al-A'raf 172, "Maka apabila telah kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya." Yang seterusnya, kita akan pergi ke proses kejadian manusia dalam agama Kristen. Menurut Bible, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan, seterusnya Eve. Ini dapat dibuktikan melalui Timothy 2 ayat ketiga yang berbunyi, "For Adam was created first and then Eve." Seterusnya, proses kejadian manusia dalam agama Kristen mempunyai dua konsep, yaitu konsep yang pertama ialah daripada pembentukan Adam. Menurut pembentukan manusia dari kejadian Adam mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama ialah aspek fisikal. Asas kepada penciptaan setiap makhluk Tuhan adalah daripada tanah seperti manusia. Di dalam Bible ada menyebut bahawa Tuhan Yahweh mencipta Adam daripada debu tanah. Ini telah dicatatkan dalam Genesis 2 ayat 7. "Then the Lord Jehovah took some soil from the ground and formed a man out of it." Seterusnya, yang kedua dari aspek rohani. Sifat hidup dan keistimewaan ini digerakkan oleh Roh sebagai pemberian Tuhan yang mulia. Tuhan memberikan nyawa kepada manusia agar ia hidup.
Tuhan menghubungkan pipinya untuk meniupkan roh kepada jasad manusia yang pertama. Seterusnya, ia mengaktifkan segala saluran pernafasan, tulang belulang, saluran darah dari paru-paru manusia. Seterusnya, proses kejadian manusia menurut konsep kejadian Eve. Pembentukan Eve daripada tulang rusuk Adam tidak mengurangkan sedikit pun keindahan penciptaan Adam. Ini telah dicatat dalam Genesis 1 ayat 26. Tuhan telah mencipta manusia selepas penciptaan Adam dan ini merujuk kepada penciptaan Eve. Seterusnya, dalam Genesis 2 ayat 21 hingga 22 menyebut, "Then the Lord God made man fall into deep sleep, and while he was sleeping, he took out of one of the man's rib and closed up the flesh. He formed a woman out of the rib and brought her to him." Seterusnya saya akan membincangkan tujuan penciptaan manusia menurut agama Islam. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah melaksanakan ibadah dan berasa takut akan kekuasaan Allah, yang pada umumnya Allah menciptakan setiap hambanya itu adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini sesuai dengan ayat Az-Zariyat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku," yaitu beribadah kepada Allah. Daripada ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan setiap makhluk di muka bumi ini, terutamanya manusia dan jin, adalah dengan tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah. Selain daripada itu, menurut daripada ayat ini juga, Allah tidak mungkin menciptakan makhluk tanpa penerangan dan perintah. Tujuan ini adalah untuk mendidik manusia dan sentiasa meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah. Seterusnya adalah tujuan penciptaan manusia menurut agama Islam juga adalah sebagai pengurus bumi ataupun khalifah. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kesejahteraan bumi. Hal ini disebut dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-30, yaitu, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Kita dapat lihat di sini bahwa Allah menciptakan khalifah, Adam dan keturunannya seiring dengan diberi darjat yang tinggi untuk mengatur, mengolah, dan mengelola setiap potensi yang ada di muka bumi ini. Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah juga terdapat di dalam Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa darjat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang." Yang terakhir, untuk tujuan penciptaan manusia menurut agama Islam adalah sebagai pemegang amanah. Tujuan ini mencerminkan kebolehan dan kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah. Hal ini adalah untuk mendidik manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman agar sentiasa memelihara amanah dan mematuhi amanah yang diberikan tersebut. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Al-Ahzab ayat 72. Ini adalah serba sedikit mengenai tujuan penciptaan manusia menurut agama Islam. Seterusnya, tujuan penciptaan manusia menurut agama Kristen. Yang pertama ialah merefleksikan Tuhan. Ini didapati dalam Kejadian 1 dalam ayat 27. "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah diciptakannya dia. Lelaki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Seterusnya, yang kedua ialah mempunyai keturunan. Ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat ke-28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seterusnya, yang ketiga, ialah hidup kudus dan tidak cacat. Menginginkan manusia untuk hidup kudus dan tidak tercacat di hadapannya dalam kasih. Ini terbukti dalam Kejadian 1 ke-26 hingga 27 yang berbunyi, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang terakhir sekali ialah menyembahnya dan memuliakannya. Menyembah Allah dan memuliakan Allah bermakna manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pemikirannya, dan ini telah tercatat dalam Matius 22 ayat ke-36 hingga 40 yang berbunyi seperti, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Khadiza binti Tini daripada kumpulan 3 dan saya akan menerangkan subtopik tentang perbezaan manusia dan kehidupan ataupun makhluk lain. Umumnya kita tahu bahwa makhluk ciptaan Tuhan bukan sahaja manusia, tetapi juga malaikat, jin, dan juga hewan. Namun setiap makhluk ini mempunyai keunikan dan kelebihan tersendiri, lalu menjadikan setiap makhluk itu berbeza daripada yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan setiap unsur perbezaan bagi setiap makhluk. Pertama, perbezaan manusia dan malaikat. Secara ringkasnya, malaikat adalah makhluk yang bersayap dan mereka mendukung tugas-tugas khas yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Unsur perbezaan pertama antara manusia dan malaikat adalah sifat kekal. Manusia bersifat tidak kekal dan akan mati, seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Bagi malaikat pula, menurut Islam malaikat juga akan mati seperti manusia, namun menurut Kristen malaikat tidak akan mati seperti mana yang diperjelaskan dalam ayat Lukas 20 verse 36 daripada New King James Version, bahwa tidak boleh mereka mati lagi kerana mereka sama dengan para malaikat dan anak-anak Allah menjadi anak-anak kebangkitan. Unsur yang kedua pula adalah asal kejadian. Jika manusia diciptakan daripada tanah, malaikat pula diciptakan oleh Allah dari cahaya seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan daripada api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah diperjelaskan kepada kalian. Unsur perbezaan yang terakhir di antara manusia dan juga malaikat adalah kemuliaan mereka sama ada mereka mampu melakukan dosa ataupun tidak. Menurut apa yang diajarkan dalam Islam, hati manusia ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia ini sifatnya berbolak-balik.
nafsu, bisikan halus syaitan yang sentiasa berniat untuk menyesatkan hamba Allah sehingga mencucuk-cucuk hati akan mendorong manusia untuk melakukan perkara yang melanggar perintah Allah dan pada akhirnya membawa manusia ke lembah dosa dan menderhaka kepada Allah. Manakala dalam Islam juga malaikat ini adalah makhluk yang suci dan mulia, mereka tidak sekali-kali melanggar perintah Allah dan menjadikan mereka suci daripada dosa. Dalam ajaran Kristen, manusia sudah tentu mampu untuk melanggar perintah Tuhan, justru menjadikan manusia ini boleh menderhaka kepada Tuhan jika tidak meningkatkan tahap keimanan seseorang. Namun ajaran Kristen mengenai sifat malaikat agak berbeza dengan Islam kerana Kristen telah mengajar mereka bahawa malaikat bukan makhluk yang suci dan mulia kerana mereka boleh sahaja menderhaka kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Seterusnya kita selami perbezaan antara manusia dan haiwan dengan lebih teliti berdasarkan ciri-ciri seperti akal fikiran, fizikal, dan juga peranan kedua-dua makhluk ini di muka bumi. Akal fikiran adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk berfikir dan menentukan baik buruknya sesuatu tanggapan, percakapan, dan juga perbuatan. Untuk manusia, mereka diberikan otak dan akal fikiran. Justru itu, kita sebagai manusia perlulah menggunakan akal fikiran terlebih dahulu, sebelum membuat apa-apa keputusan dengan sewajarnya. Manakala haiwan pula diberikan otak tetapi bukan akal fikiran, namun haiwan juga boleh membuat keputusan menggunakan naluri mereka. Unsur yang kedua di antara manusia dan juga haiwan adalah bentuk fizikal mereka. Hasil kajian dan juga pemerhatian, bentuk fizikal manusia dan juga haiwan mempunyai perbezaan yang agak jauh bagi haiwan-haiwan yang tertentu seperti ikan, ayam, kambing, ular, dan lain-lain. Tetapi bentuk fizikal antara manusia dengan monyet, kera, ataupun orang utan adalah tidak jauh. Ini kerana spesies haiwan ini mempunyai 2 tangan, 2 kaki, boleh duduk ataupun berdiri, mampu menjawab makanan seperti manusia dan juga pandai menari. Akan tetapi perbezaan fizikal antara manusia dan semua haiwan adalah dari segi kemampuan tubuh badan mereka. Sudah jelaslah bahawa kebanyakan tubuh badan haiwan adalah lebih kukuh dan kuat kerana mereka mampu bertahan dalam cuaca yang sangat sejuk ataupun sangat panas berbanding manusia. Ini kerana lapisan kulit haiwan seperti beruang adalah tebal berbanding lapisan kulit manusia. Berbalik kepada konsep kejadian manusia, tujuan penciptaan manusia dan hidupan lain adalah berbeza-beza. Menurut Islam, manusia adalah khalifah di muka bumi ini dengan memakmurkan kehidupan berlandaskan syariat Allah, menjalankan setiap perintah atas hukumnya. Menurut Kristen pula, manusia dicipta untuk merefleksikan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan manusia untuk mengawal bumi, namun manusia diciptakan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Bagi haiwan pula, tujuan mereka diciptakan adalah untuk menjadi sumber makanan kepada hidupan yang lain. Kita tinjau pula perbezaan mengenai manusia dan jin. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang sifat material dan bukan material. Jadi, sifat material didefinisikan sebagai objek atau bahan yang memerlukan ruang atau sesuatu yang menempati volume dan memiliki jisim. Manakala sifat bukan material ataupun immaterial bermaksud sesuatu yang tidak mempunyai apa-apa sifat yang dimiliki oleh benda materi. Immateri ini tidak wujud dalam bentuk jasmani atau fizikal. Dengan ini disimpulkan bahawa manusia adalah benda materi semasa hidup kerana manusia itu boleh dilihat dan boleh dipegang dan boleh menjadi benda immateri sekiranya meninggal dunia dan menjadi roh. Ini kerana sekiranya manusia telah meninggal dunia, mereka tidak boleh dipegang ataupun disentuh. Bagi jin pula, mereka adalah benda imateri kerana mereka hanya boleh dilihat oleh beberapa orang tertentu sahaja dan tidak boleh dipegang. Unsur perbezaan di antara manusia dan jin yang kedua adalah habitat mereka. Manusia dapat menjalankan kehidupan di bumi manakala jin mempunyai hak kebebasan untuk hidup di udara, air, awan maupun di luar bumi. Manusia dan jin juga berbeza dari aspek penciptaan mereka. Menurut Islam, manusia diciptakan daripada tanah, yang mana merujuk kepada sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Dan menurut Kristen pula, merujuk kepada Kejadian 2 vers 18,
Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan juga tanah, lalu Ia memberikan nafas hidup, dan dengan demikian manusia menjadi makhluk hidup. Bagi jin pula, mereka diciptakan daripada api yang menjulang-julang dan sangat panas. Seperti mana menurut firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Daripada surah Al-Hijrah ayat 26 dan 27. Subtopik yang seterusnya adalah mengenai hikmah penciptaan organ-organ manusia. Apa itu organ-organ manusia? Organ yang pertama adalah deria pendengaran. Deria pendengaran adalah deria penyerapan bunyi. Ianya penting untuk berkomunikasi kerana pendengaran merupakan unsur utama bagi penerimaan maklumat. Organ yang kedua pula adalah deria penglihatan. Ianya adalah keupayaan otak dan mata dalam mengesan gelombang elektromagnet dalam julat nampak cahaya, iaitu kita mentafsir image sebagai pemandangan. Organ yang seterusnya pula adalah keunikan cap jari. Cap jari manusia merupakan pola bekas yang tinggal pada mana-mana permukaan rata oleh kulit timbul pada hujung jari. Kulit timbul ini juga dikenali sebagai rabung dermis atau papila dermis. Cap jari biasanya digunakan sebagai kaedah yang tepat bagi mengenal pasti individu secara unik dan terperinci kerana setiap manusia memiliki cap jari yang berlainan. Organ yang seterusnya pula adalah akal. Akal adalah organ yang berfungsi membedakan antara perkara yang salah dan perkara yang benar, serta menganalisis sesuatu. Tetapi kemampuan akal bergantung kepada pengalaman dan tahap pendidikan manusia. Organ yang seterusnya pula adalah kulit manusia. Kulit manusia ini melitupi tubuh badan. Pada manusia, ia adalah organ terbesar sistem integumen. Kulit mempunyai sehingga 7 lapisan tisu ektodermal dan mengawal otot, tulang, ligamen, dan juga organ dalaman. Mari kita tinjau satu persatu tujuan dan fungsi organ-organ ini. Deria pendengaran, penglihatan, dan akal menurut Islam. Menurut surah Al-Nahl ayat 78 yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati supaya kamu bersyukur. Deria pendengaran mendahului deria penglihatan dan hati disebut selepas pendengaran dan penglihatan. Deria pendengaran juga disebut sebagai bentuk mufrad di mana penerimaan telinga ini tiada pilihan dan manusia tidak boleh mengelak ataupun mengawal apa-apa yang didengari. Deria penglihatan juga disebut sebagai bentuk jamak di mana penerimaan mata mempunyai banyak pilihan dan manusia dapat mengawal ataupun mengelak untuk melihat apa-apa yang mereka tidak inginkan dengan hanya menutup mata. Menurut Al-Quran, pemahaman fizikal berlaku dahulu diikuti oleh pemahaman mental, dan penguasaan ilmu bermula daripada pendengaran, diikuti dengan penglihatan, dan akhirnya diikuti dengan akal. Seterusnya adalah deria pendengaran, penglihatan, dan akal menurut Kristen. Menurut Roma 10 verse 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Keimanan positif bangkit melalui pendengaran dan akal manusia. Menurut Matius 6 verse 22 sehingga 23 pula, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagi mereka juga penguasaan ilmu bermula daripada satu, ianya yang tidak dapat melihat, seseorang tidak percaya. Bermaksud, sekiranya mereka tidak melihat sesuatu itu, maka mereka tidak akan percaya. Dan dua, ianya yang dapat melihat dan seseorang yang percaya. Bermaksud, sekiranya mereka melihat benda itu, maka mereka akan percaya. Kesimpulannya, mereka tidak akan mempercayai sesuatu jika mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Seterusnya adalah keunikan cap jari. Menurut surah Al-Qiyamah ayat 3 sehingga 4 yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun jarinya. Cap jari adalah spesifik bagi setiap umat manusia dan mempunyai bentuk yang berbeza bagi setiap mereka.
Cap jari juga merupakan tanda pengenalan bagi seorang manusia yang memudahkan pengenalpastian seseorang individu, contohnya penjenayah. Deria yang terakhir adalah kulit manusia. Menurut surah Al-Nisa ayat 56, sesungguhnya orang yang kufur kepada ayat-ayat kami akan membakar mereka dalam api neraka, dan tiap-tiap kali kulit mereka masa hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka merasa azab sengsara itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa setiap kali kulit manusia hangus karena diazab, kulit itu akan diganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Terdapat faktor penukaran kulit bagi orang-orang kufur yang tidak percaya kepada Tuhan. Kejadian luka terbakar kulit manusia mempunyai 3 tahap, yaitu tahap pertama yang melibatkan epidermis di mana kesakitan adalah sederhana. Tahap kedua pula adalah kulit melecur di mana kesakitan adalah yang amat sangat. Dan tahap yang terakhir ataupun ketiga adalah kulit hangus di mana kesakitan tidak dirasai karena deria sakit telah pun musnah. Kesimpulan yang dapat diperolehi daripada topik ini adalah penganut Islam dan Kristen bersependapat bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan karena dikurniakan akal fikiran yang berfungsi untuk menilai sesuatu dengan rasional berbanding dengan makhluk lain. Kesimpulan seterusnya pula, kita juga seharusnya bersyukur karena dikurniakan panca indera yang sempurna yang menjadi asbab untuk mencari rezeki dan kelancaran aktivitas harian. Kesimpulan yang terakhir pula adalah titik perbezaan pandangan antara agama tidak menjadikan kita manusia mempunyai keistimewaan yang berbeza. Sesungguhnya setiap kejadian mempunyai tujuan, maka laksanakanlah hidup sebagai seorang manusia berlandaskan agama dan panduan yang dikurniakan oleh Tuhan.